اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan selain Engkau. Engkau ciptakan aku dan aku hamba-Mu, dan aku berada dalam janji-Mu menurut kemampuanku. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang kulakukan. Aku sedari nikmat-Mu kepadaku, dan ku sedari akan dosa-dosaku. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa kecuali Engkau. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل الأمور لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. صدق الله العظيم. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wahai umat manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu.
Sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Pada hari kamu melihat peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu, tiap-tiap ibu penyusu akan melupakan anak yang disusukannya. Dan tiap-tiap perempuan yang mengandung akan gugurkan anak yang dikandungnya. Dan engkau akan melihat manusia mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk. Tetapi azab Allah amatlah berat, mengerikan. Dan ada di antara manusia yang membantah perkara-perkara yang berhubung dengan Allah yang tidak berdasarkan sebarang pengetahuan. Dan yang menurut tiap-tiap syaitan yang telah sebati dengan kejahatan. Yang telah ditetapkan kepada tiap-tiap syaitan itu, bahawa sesiapa yang berketuakan dia, maka sesungguhnya ia akan menyesatkannya dan memimpinnya kepada azab neraka. Wahai umat manusia, sekiranya kamu menaruh syak, ragu-ragu tentang kebangkitan makhluk yang hidup semula pada hari kiamat, maka perhatikanlah kepada tingkatan kejadian manusia. Kerana sebenarnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setitik air benih, kemudian dari sebuku darah beku, kemudian dari seketul daging yang disempurnakan kejadiannya dan yang tidak disempurnakan. Kami jadikan secara yang demikian kerana kami hendak menerangkan kepada kamu kekuasaan kami. Dan kami pula menetapkan dalam kandungan rahim ibu yang mengandung itu apa yang kami rancangkan hingga ke suatu masa yang ditentukan lahirnya. Kemudian kami mengeluarkan kamu berupa kanak-kanak. Kemudian kamu dipelihara hingga sampai ke peringkat umur dewasa. Dan dalam pada itu ada di antara kamu yang dimatikan semasa kecil atau semasa dewasa. Dan ada pula yang dilanjutkan umurnya ke peringkat tua nyanyuk, sehingga ia tidak mengetahui lagi akan sesuatu yang telah diketahuinya dahulu. Dan ingatlah satu bukti lagi. Engkau melihat bumi itu kering. Kemudian kami menurunkan hujan menimpanya. Bergeraklah tanahnya dengan tumbuh-tumbuhan yang merecuk tumbuh. Dan gembur membusuklah ia. Serta ia pula menumbuhkan berjenis-jenis tanaman yang indah permai. Kedua-dua kenyataan yang tersebut membuktikan bahawa sesungguhnya Allah jualah Tuhan yang sebenar-benarnya, yang berhak disembah. Dan sesungguhnya dialah yang menghidupkan makhluk yang mati. Dan dialah jua yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dan bahawa sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang. Tidak ada sebarang syak padanya. Dan bahawa sesungguhnya Allah akan membangkitkan, menghidupkan semula orang-orang yang di dalam kubur. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Al-Hajj. Bermula daripada ayat yang pertama sehingga ayat yang ketujuh. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menceritakan tentang memerintahkan supaya manusia bertakwa kepada Allah. Dan juga mengingatkan manusia akan berlakunya hari kebangkitan semula. Akan berlakunya hari kiamat, akan berlakunya hari kebangkitan semula. Dan Allah Ta'ala juga menceritakan dalam ayat yang kita bacakan ini, kelompok manusia yang terus bertutur dan bercakap tanpa ilmu, tetapi mengikut syaitan yang menyesatkan. Syaitan yang akan membawanya kepada azab Allah yang kekal abadi. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang dalil, tentang bagaimana kebangkitan semula manusia itu berlaku. Dengan dua dalil yang utama. Yang pertama, kejadian manusia dengan peringkat-peringkatnya, bermula daripada asal kejadian tanah, kemudian daripada air mani, sehinggalah mereka keluar, membesar, hidup atas dunia dan sehingga mereka mati. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan tentang tanah yang gersang, tanah yang dah mati. Maka turun hujan membasahinya, lalu menyuburkannya dan menumbuhkan tumbuhan yang pelbagai. Keduanya ini dalil kebangkitan semula. Kalau kita perhatikan, di antara sifat ayat Al-Quran
Al-Quran menekankan 3 perkara utama yang membabitkan akidah. Yang pertama tentang pengesaan Allah dan sifat Allah yang sempurna yang tidak mempunyai kekurangan. Itu yang pertama. Kalau kita perhatikan asas-asas akidah yang Allah sentuh dalam Quran, Allah menekankan tentang keesaan Allah, sifat sempurna Allah dan mustahil Allah daripada segala kekurangan. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala menceritakan tentang kebangkitan semula. Kehidupan ukhrawiyah, kehidupan di hari akhirat kelak, yang padanya ada balasan dan adanya azab sengsara. Dan yang ketiga, asas yang ditekankan dalam persoalan akidah ialah mengukuhkan, mengisbatkan kebenaran wahyu dan kerasulan Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam dengan mukjizat yang dikurniakan. Kita perhatikan semua ayat Al-Quran, ianya menyentuh 3 perkara asasi ini dalam hak akidah. Dalam hak akidah. Berkait dengan Allah, berkait dengan hari kebangkitan semula, berkait tentang wahyu dan kerasulan. Maka dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan bagaimana kejadian keadaan kebangkitan semula. Allah mulakan ayat ini dengan memerintahkan manusia dengan berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manusia di sini ialah ahli Mekah pada pendapat sebagian ulama, yakni asal penurunannya. Khitab khas pada ahli Mekah kerana waktu itu yang tak beriman pada kebangkitan semula pada hari kiamat, yang tak beriman pada kerasulan Nabi SAW ialah orang Mekah. Sehingga membawa Rasulullah hijrah ke Madinah. Dan musuh Rasulullah yang utama ketika itu dan musuh Islam ialah kelompok namanya musyrikin Mekah. Sebab itu kita lihat dalam tahun-tahun yang awal bila Rasulullah berhijrah, fokus Rasulullah menghadapi golongan musyrikin Mekah. Tidak Yahudi, tidak munafik, tapi musyrikin Mekah. Sehingga berlangsungnya perang Badar. Sehingga berlangsungnya perang Uhud. Sehingga berlangsungnya perang Ahzab. Dan berlaku, kita katakan, keadaan tenang seketika sehingga termeterai perjanjian Hudaibiyah, gencatan senjata selama 10 tahun. Proses ini namanya perang dingin berlaku. Sehingga berkesudahan permusuhan musyrikin Mekah terhenti dengan pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah. Maka selepas pembukaan kota Mekah, tak ada lagi golongan yang menyembah berhala di Mekah. Sekaligus tak ada lagi golongan yang menafikan kebangkitan semula. Maka sebab itu bila sebut, ya ayuhan nas, hei orang Mekah. Dari sudut asal ataupun khitab. Khitab maksudnya yang dipertuturkan ke atasnya. Orang Mekah. Namun, para ulama tafsir menyatakan, macam saya sebut, kaedah dalam ilmu tafsir, al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Nilai pengajaran Al-Quran itu bukan melihat sebab khusus. Sebab itu cuma nak cerita perjalanan cerita. Tapi sebenarnya lafaz umum pada semua manusia yang tak percaya pada hari kebangkitan. Wahai manusia yang tak percaya pada hari kebangkitan, takutlah kamu pada Allah. Kerana ketidakpercayaan kamu itu membinasakan kamu. Kamu tak percaya benda ni akan membinasakan kamu yang menjadikan kamu kekal dalam neraka. Sebab itu Allah kata, hei manusia, takutlah pada Allah. Ya, kenal dulu Allah tu siapa. Datang rasa takut. Lalu Allah Ta'ala menggambarkan bagaimana kedahsyatan kiamat yang kebangkitan semula. Inna zalzalatas sa'ah syai'un azim. Sesungguhnya goncangan. Kata zalzalah, ini goncangan. Pada hari itu semua bergerak. Gunung bergerak, bukit, bukau bergerak, laut juga bergerak ke daratan menimpahinya. Semua benda bergerak, tak ada yang terhenti. Kalau kita tengok gempa bumi, kita tengok dalam footage, video dan sebagainya. Kalau gempa bumi macam mana? Gerak semua. Meja bergerak, dinding bergerak. Ni gelas bergerak, akuarium bergerak, semua bergerak. Ini panggil zalzalah. Gegaran. Semua bergegar gitu. Kalau bergegar sebahagian pun kita dah rasa takut. Ini kan pula Allah Ta'ala menyatakan tentang zalzalatas sa'ah, gegaran hari kiamat.
Gegaran yang tidak pernah berlaku sebelum itu dan tidak juga selepas itu. Ini satu-satu gegaran paling hebat. Dalam sejarah kemusnahan dunia, kita kalau belajar faktor-faktor tamadun dan kehancurannya, antara faktor kehancuran tamadun dan kawasan tertentu ialah gempa bumi. Dan bila berlaku gempa bumi, dia balik seluruh tempat. Tengok gempa bumi yang berlaku tak kira lah kat mana. Yang mengorbankan ratusan ribu orang. Menenggelamkan semua rumah-rumah dan bangunan. Menjadikan jalan terbalik, kenderaannya juga begitu. Bersimpang siur semuanya. Itu baru gempa bumi kecil. Baru gempa bumi yang berlaku dalam beberapa buah negeri. Bukan dalam satu kajian menunjukkan bahawa dunia, ya ahli-ahli yang pakar dalam bidang kaji bumi ni dia kata, di bawah dunia ini sentiasa berlaku getaran. Dia kata ada zalzalah. Getaran-getaran. Dan memang kita tahu, bila dekat dengan kiamat, gempa akan berlaku dengan lebih kerap. Dulu kita sebut gempa bumi mungkin berlaku pada tempat tertentu, kawasan tertentu. Mungkin dia tak pergi ke negeri tertentu. Hari ini tak, dia akan kena belaka. Untuk menandakan kehancuran bumi seluruhnya secara sempurna. Syai'un azim, suatu yang amat dahsyat. Perkataan syai' sesuatu, azim, ha'ilun muz'ijun linnas. Menakutkan dan amat mengganggu manusia. Ini amat menjadikan manusia dalam keadaan hilang akalnya, menjadikan manusia hilang pemikirannya, dahsyatnya kejadian kiamat tersebut. Maka Allah pun sebut, dahsyatnya kat mana? Bagaimana bentuk dahsyat? Pertama Allah menyebut tentang semua bergerak. Dahsyat. Yang kedua Allah menyebut sifat manusia yang berada dalamnya. Yauma tarawunaha, hari yang kamu semua akan lihat. Tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Wanita-wanita yang menyusukan anak-anak mereka. Lupa. Dek, kerana gempa tadi kuat, lupa mereka sedang mendakap anak mereka. Lupa. Lupa ada pegang sesuatu. Kata benda yang paling payah kita nak lupa bila kita pegang anak kita lah. Even kalau tengok kawan ibu ni bila dia pegang anak. Dia pegang anak ni, bila anak macam nak jatuh, dia tersedar tidur. Sebab dia pegang betul-betul. Mana yang pernah ada anak kecil, dia tahulah. Dia pegang anak dia macam kemah keming sungguh. Walaupun nampak tidur, tapi dia pegang tu kuat. Kadang-kadang bila suami ni mandu ni, isteri pegang anak ni. Nampak macam jatuh, anak tu boleh jatuh. Tak itu. Sebab otak dia tu dia macam ada kaitan kuat dengan anaknya. Tiba-tiba pada hari ini, dia akan tengok dahsyat keadaan kiamat. Dia lupa dia sedang pegang anak. Dia lupa. Sehingga kata Allah Ta'ala, tazhal. Kata zahal, zuhul, lupa terus. Tak adalah lupa sikit-sikit. Tak, dia lupa terus. Zuhul, hilang akal terus. Kullu, semua, murdi'ah, yang menyusukan anak, amma arda'at. Bayi yang disusukannya. Wa tada'u, kata tada', gugur, jatuh semua. Kullu dhati hamlin, setiap yang mengandung. Dhati hamlin, yakni perempuan yang mengandung. Semua perempuan mengandung, tak ada terkecuali. Tak ada seorang pun, tak, perut dia rahim keras. Sebab dia punya rahim ketak, tak itu. Ni yang jatuh-jatuh ni rahim longgar. Kadang kita jumpa doktor-doktor ni, kenapa cepat gugur? Rahim dia ni tak kuat. Itu bila mengandung jangan kerja kuat. Tok suami, cik suami kena masak, cik suami kena basuh. Ni awak punya isteri ni rahim tak kuat. Kalau kerja sikit, jatuh, gugur. Ya, ada setengah perempuan dia tak kuat. Doktor suruh banyak rehat, banyak tidur. Dalam kuliah pun boleh tidur. Kat mana boleh tidur? Orang mengandung. Orang mengandung dia boleh tidur dalam kuliah. Sebab apa? Nak jaga rahim dia. Tapi pada hari itu, semua zat hamlin yang mengandung tada'. Macam melahirkan anak, dia keluar. Dia keluar terus jatuh. Wa taran nas, baik itu Allah gambarkan keadaan perempuan. Kenapa Allah gambarkan dua perempuan? Seorang perempuan yang menyusu anak, seorang perempuan yang mengandung. Ada pun perempuan yang menyusu anak, saya kata hubungan wanita tu kuat dengan anak yang disusukan. Terlalu kuat. Benda yang dipegang paling payah dilupakan bila pegang anak. Ya, perempuan ni walaupun dia boleh belah kanan, hari pegang anak gigi. Dia kuat jagaan dia. Dia boleh pegang anak dia. Sebab benda tu agak sukar dia lupa.
Yang kedua pula, benda yang dah duduk dalam perut ni kuat, tak mungkin jatuh lebih kurang. Tapi dek dahsyat gempa bumi, dia boleh jatuh. Tak kira mengandung 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5, 9 bulan, dia jatuh terus. Zat hamlin, maknanya dia mengandung tak kira tempoh berapa. Mungkin kalau dia baru mengandung 2 minggu atau 2 bulan, mungkin mudah jatuh. Tapi kalau yang dah 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, tak mungkin mudah-mudah jatuh. Tapi jatuh Allah cerita. Gambaran 2 wanita untuk menunjukkan sesuatu yang paling berharga, sesuatu yang paling bernilai, yang paling dekat, yang paling melekat kuat dengan manusia, digambarkan wanita tadi. Pun jatuh, jangan cerita yang pegang handphone lagi jatuh. Yang pegang kunci lagi jatuh. Jadi disebut dalam hadis Nabi SAW dalam riwayat yang lain, tengah lipat baju tak dang lipat baju. Nak hulur duit tak dang hulur duit. Semua tak sempat. Dek kedahsyatan gempa bumi waktu itu. Semua manusia tak sempat buat apa yang mereka nak buat. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang keadaan satu lagi kelompok manusia. Kata Allah, wataran nas, dan kamu lihat semua manusia. Sukara, mereka ini dalam kemabukan. Sukara, yakni mabuk. Daripada perkataan sakra. Sakra seorang mabuk. Sukara, mabuk. Semua mabuk. Wa ma hum bisukara. Mereka bukanlah mabuk kerana arak. Bukan mabuk kerana minuman keras. Bukan. Sebab tu Allah sebut. Mereka mabuk. Tapi bukan mabuk. Dengan maksud bukan mabuk yang kamu faham biasa tu. Mabuk arak. Bukan. Walakin. Tetapi kata Allah. Azab Allah. Mabuk mereka kerana azab Allah. Syadid. Yang begitu dahsyat. Ayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacanya kepada para sahabat. Dia diturunkan ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk bersiap siaga untuk satu peperangan yang dikenali sebagai peperangan Muraisi'. Muraisi' Al-Muraisi'u atau dikenali juga peperangan Bani Mustaliq. Peperangan ini berlaku pada tahun 5 Hijrah. Ada setengah muhakkikin seperti ataupun ulama sirah seperti Imam Ibn Ishaq menyatakan tahun ke-6. Tapi ayat ni kita dah sebut 2 hari lepas. Dia agak surah Al-Hajj cukup istimewa sebab dia turun waktu perang, dia turun waktu malam, dia turun waktu siang, dia turun waktu musafir, dia turun waktu duduk di Madinah, dia turun dalam semua keadaan. 2 ayat pertama ini turunnya pada malam peperangan Ghazwah Muraisi' atau Bani Mustaliq. Peperangan ini yang disebabkan pemimpin Muraisi' atau Bani Mustaliq namanya Haris bin Dhira merancang untuk serang Madinah. Haris bin Dhira ni dirancang untuk serang Madinah. Dia kumpul tentera. Bila Nabi SAW tahu bahawa Bani Mustaliq nak serang, dia berani nak serang Rasulullah, maka Nabi perlu serang. Nabi serang dia dan Nabi serang nak kena mengejut. Sebelum subuh Nabi serang. Dan yang turun waktu malam. Sebelum subuh Nabi serang yang berakhir dengan kekalahan Bani ataupun Bani Mustaliq. Dan Rasulullah mendapat kemenangan besar daripada Bani Mustaliq. Yang satu keajaiban yang berlaku, salah seorang daripada anak pemimpin Bani Mustaliq, itu anak kepada Haris bin Dhira, bernama Juwairiyah. Juwairah radhiyallahu ta'ala anha yang ditawan. Jadi bila tawan, kalau kaedahnya siapa yang tawan perempuan, dia jadi hak dia kena jadikan sebagai hamba dia. Maka sahabat ni kata Juwairiyah ni tak layak sebab dia anak pemimpin. Lalu mereka berikan pada Nabi SAW. Maka Rasulullah menawarkan pada Juwairiyah sama ada kekal hamba atau berkahwin dengan Rasulullah dan mas kahwinnya ialah merdeka. Maka Juwairiyah memilih berkahwin dengan Nabi SAW. Bila Juwairiyah dimerdekakan oleh Rasulullah dan berkahwin dengan Rasulullah, maka seluruh Bani Mustaliq yang ditawan oleh para sahabat dimerdekakan. Sebab mereka kata kalau Nabi merdekakan, kita merdeka jugalah. Dan seluruh mereka masuk Islam. Bani Mustaliq akhirnya masuk Islam. Bani ataupun disebut Muraisi'. Yang asalnya musuh Nabi SAW. Yang berakhir dengan perkahwinan Rasulullah dengan salah seorang atau dengan anak perempuan kesayangan ketua dia. Yang kita sebut tadi ketua bernama Haris bin Dhira.
Haris ni matilah. Maka anaknya Juwairiyah berkahwin dengan Nabi SAW, dimerdekakan. Lalu kata sahabat, kalaulah isteri ataupun perempuan Bani Mustalik sudah menjadi ibu kita orang beriman, takkanlah kita nak tahu anak-anak ni. Ni Juwairiyah ada jadi ibu kita, ibu orang beriman. Sebab bila dikahwinkan oleh Rasulullah, maka dia menjadi ibu pada orang beriman semua. Maka malulah kami, lalu mereka merdekakan semua, lalu masuk Islam. Ini peperangan Bani Mustalik, atau dikenali peperangan Muraisiyah, yang berlaku setengah ulama kata 5 dan setengah mengatakan 6 Hijrah. Malam peperangan tu ayat pertama, dan Rasulullah baca pada sahabat. Bila Rasulullah baca, maka Rasulullah menangis ayat ini. Falam yura baqiyan aktsara min tilkal lailah wa asbaha an-nas baina baqin wa jalisin hazini mutafakkirin. Rasulullah ketika baca ayat ini, Nabi menangis. Dan para sahabat pula bila dengar ayat ni, mereka berada dalam beberapa keadaan. Ada yang menangis daripada malam sampai siang esok. Ada yang terus berfikir dengan keadaan sedih. Ya Allah, kiamat dahsyat. Ada kelompok nangis. Ada kelompok yang terus berfikir daripada malam sampai siang. Pada ini para sahabat bila mereka dengar ayat-ayat azab, mereka boleh berfikir benda tu. Kita ayat Quran tak boleh fikir. Tapi kalau ada jualan murah, kita fikir 2 hari. Kalau kita ada masalah dengan suami kita, tu fikir seminggu masalah. Kalau kita ada masalah dengan anak, sebulan fikir masalah. Tapi bab-bab dosa kita, bab-bab hari kiamat, kedahsyat, macam tak fikir sangat lah. Otak kita ni dah pergi ke dunia kuat sangat. Kita rasa macam akhirat tu kita selamat. Dunia ni yang kita tak selamat. Itu yang duk fikir masalah dunia ni. 3-4 hari sampai naik darah, dia fikir masalah dunia kita. Apa cerita dunia. Kalau kita dah sebut dunia kan ujian sementara. Tak ada apa. Kalau kita diuji, Allah ganti lebih baik. Ni akhirat kita ni macam mana duk fikir. Patut kita fikir nanti aku seorang-seorang dalam kubur macam mana. Kenapa awak saya nampak sedih 2-3 hari? Fikir bab kubur bang. Kan bagus. Ni kenapa awak ni 2-3 hari? Nampak sedih. Abang tak balas mesej saya tu, saya sedih. Mesej. Abang tak call saya, itulah saya sedih. Tentang kita kadang-kadang, benda-benda kecil ni, duk panjang sangat. Akhirnya tak ada faedah untuk iman. Saya taklah kata tak payah fikir langsung, tapi jangan over sangatlah fikir. Kita dalam aras pemikiran, kita kena tahu fikir yang benda lebih besar, lama mana nak fikir, benda yang agak kecil, setakat mana kita nak fikir. Biar fikir kita tambah iman, bukan tambah penyakit. Ini fikir tambah penyakit. Tuan-tuan tengok. Kita kalau fikir akhirat, kita tak naik darah. Tuan-tuan kalau fikir akhirat tak naik darah. Fikir dunia naik darah. Kita kalau fikir akhirat, apa yang naik? Iman naik. Iman naik. Esok subuh pergi awal. Awal pada Tok Bilal lagi. Artinya, biasa subuh datang 5.30, pukul 5 datang. Sebab apa dipikir semalam? Fikir Ustaz kalau saya mati, persiapan saya apa? Tu yang datang awal. Terus jadi Tok Bilal. Jadi Tok Bilal dia selama tak pernah fikir jadi Tok Bilal. Dia fikir persiapan tu dia Tok Bilal. Terus baca Quran. Tak ada orang berpenyakit bila fikir akhirat. Tapi yang berfikir dunia semua ada penyakit. Kalau kita kalau fikir-fikir bab dunia memang berpenyakit kita. Fikir nanti masa depan anak saya macam mana ni. Nak fikir nak masuk universiti mana. Ni belanja duk fikir lagi 5 tahun 10 tahun ni. Penyakit kita. Tapi orang fikir akhirat tak ada penyakit. Tapi kita memang pilih penyakit berbanding tak ada penyakit. Sebab itu kita pun nak ubah cara berfikir kita. Biar akhirat ni besar sikit lah fikir. Banyak. Hal dunia bukan kata tak fikir-fikir lah. Tapi ala kadar sudahlah. Jangan melampau-lampau sampai dalam solat pun hilang khusyuk. Baca Quran pun hilang khusyuk. Sehingga qiyamul lail pun kita tak buat. Duk fikir hal dunia ni. Quran pun tak baca. Biar tahu sempadannya. Baik, kembali kepada ayat ini. Kata Allah. Wa minan nas. Ada di kalangan manusia. Man yujadilu fillah. Yang nak berdebat dengan Allah. Nak lawan perintah Allah. Nak lawan apa yang Allah Ta'ala wahyukan. Bighairi ilmu tak ada. Wa yattabi' tapi dia ikut. Kulla semua. Syaitanin marid. Syaitan yang jahat. Ada orang dia nak lawan semua firman Allah. Dia nak lihat, nak lawan wahyu-wahyu Allah dengan mengikut syaitan. Bagaimana? Dia kata malaikat tu anak Allah. Dia kata Quran ini cuma dongengan orang dahulu kala. Dia kata mana kami percaya hari kebangkitan semula. Dah jadi tanah, belulang, hancur, takkan dibangkitkan semula.
Wa yattabi' dan dia cuba berdebat, lawan kenyataan-kenyataan wahyu-wahyu Allah dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dengan mengikut bisikan syaitan yang jahat. Perkataan mari maknanya mutamarrid, mutajarrid lil fasad. Erti mutamarrid yang memang betul-betul jahat. Mari bukan mariud. Kalau dha mariud makna sakit. Hal anta marid, kamu sakit ke? Kalau perempuan hal anti maridah, kamu sakit ke? Ini mari. Hal anta mari, adakah kamu jahat? Mari. Mari mana jahat? Syaitan yang jahat dia bisik kat telinga dia. Syaitan akan wahyu kat telinga dia untuk lawan. Sebab itu tuan-tuan tengok, bila kita sebut fakta, kita sebut dalil, ada orang dia cuba lawan juga ayat-ayat Allah, firman Allah dengan guna akalnya yang telah diwahyukan oleh syaitan. Maka mula jadi mengarut. Maka Allah menceritakan tentang kelompok ini. Siapa yang dimaksudkan dalam ayat ini? Seorang pemimpin Quraisy namanya Nadhr bin Haris. Nadhr bin Haris dia antara orang yang bersungguh-sungguh lawan Rasulullah. Bersungguh-sungguh untuk nak tunjuk dia lebih bijak. Dia kata Al-Quran tu cuma cerita-cerita dongeng. Aku pun boleh cerita. Dia pun mula cerita tentang zaman-zaman dulu. Tengok sama je cerita. Beza. Tentang cerita manusia lebih kepada nak suruh sedap. Cerita Allah nak beri pengajaran, amaran, ingatan. Beza. Cerita dalam Quran, cerita yang membangkitkan ruh dan iman. Cerita manusia membangkitkan emosi. Dia cuma bangkitkan emosi. Kita tengok dia nangis. Lepas tu sedap cerita tu, nangis saya. Setakat tu je lah. Lepas tu apa kesan pada awak? Ada kesan apa-apa? Biasa je. Kalau semangat pun semangat sekejap lah. Pergi pakai baju pendekar, semangat kejap. Habis nak tikam siapa? Pakai baju pendekar, dia tengok cerita dia semangat. Lepas tu nak tikam siapa? Awak nak marah siapa? Awak nak musuh siapa? Cerita tu cuma emosi. Limpahan emosi. Kita berpuji. Dan kita tanya awak dapat apa? Soalannya dapat apa? Oh, kita dapat bangkit semangat. Kita nak tengok semangat tu sampai mana? Boleh tak bangun subuh esok? Subuh pun hilang. Semangat pun dia. Artinya, semua cerita, kita taklah merendahkan cerita. Supaya kita tahu apa beza cerita Quran dengan cerita yang manusia karang. Manusia cerita. Walaupun cerita tu sejarah, dia akan masukkan dramatiknya. Emosinya. Akhirnya kita pun nampak sesuatu yang lain pada tu. Akhirnya hero dia handsome juga lah Ustaz. Hero-nya no. Kita follow lah hero dia. Dah follow hero dia pula. Orang suruh follow imam, dia follow hero dia. Dah jadi terbalik. Kan cerita kesannya semua begitu. Kesannya minat hero, minat heroin. Setakat tu je. Tapi lihat berita dan cerita Al-Quran. Cerita Al-Quran bukan halwa di telinga. Tapi pendedahan tentang siapa manusia. Kenal diri kamu. Kenal pencipta kamu. Kenal kesudahan kamu. Dan kenal bagaimana amaran Allah Ta'ala dalam cerita-cerita ini. Supaya kita ambil pengajaran yang kuat. Jadi ini Nadhr ni cuba bawa cerita dia. Sedar cerita macam dia mengarut-mengarut. Maka Allah Ta'ala kata dia cuba lawan. Dengan ketiadaan ilmunya. Kutiba alaihi annahu man tawallah. Allah telah menetapkan. Siapa yang menjadikan syaitan sebagai ketua? Fa innahu yudhilluhu, dia akan sesatkan. Wa yahdihi, dia akan membawanya ila azabis sa'id, kepada neraka yang membakar. Lepas Allah Ta'ala cerita tentang kiamat berlaku. Kemudian Allah Ta'ala cerita tentang kelompok manusia yang cuba menafikan berlakunya kiamat, kebangkitan semula. Kemudian Allah beritahu kenapa dia lawan. Dia lawan dengan apa? Bukan dengan ilmu. Dengan bisikan syaitan. Dan setan yang dia ikut ni akan bawa dia ke neraka. Maka Allah pun bawa dalil. Ini dalil kebangkitan semula. Allah berfirman, ya ayyuhan nas, hei manusia. In kuntum fi raibin minal ba'th. Kalau kamu ragu-ragu dengan hari kebangkitan. Fa inna khalaqnakum. Baik, kami bagi kamu dua hujah. Fa inna, sesungguhnya kami, yakni Allah, khalaqnakum min turab. Kami asal menjadikan kamu dari tanah. Asal-asal kamu semua kami jadikan dari tanah, merujuk kepada Adam. Asal kejadian kamu dari tanah. Thumma min nutfah. Kemudian kami jadikan kamu membiak dengan air mani. Kejadian kamu berikutnya dengan air mani. Dengan pati air mani. Thumma min alaqah. Kemudian daripada segumpah darah. Air mani tadi membentuk segumpah darah.
Thumma min mudghah, kemudian daripada daging. Mukhallaqah, yang terbentuk, wa ghairu mukhallaqah, atau mungkin tidak terbentuk. Yang ni gugur dalam keadaan dia tak terbentuk sempurna. Ada kalangan kamu yang kami jadikan terbentuk sempurna. Sebab tu kita tengok bila perempuan tu gugur keluar bayi misalnya. Ada yang ada kepala kecil, ada yang tangan tak cukup lagi, tak cukup. Jadi ghairu mukhallaqah, tak sempurna. Tapi kami jadikan itu semua. Sama ada kami jadikan gumpalan daging ini dengan ciptaan yang sempurna sehingga lahir bayi ini, atau tidak sempurna, dia mati dalam perut, dia mati luar perut. Kami yang buat, kata Allah. Kemudian kata Allah lagi, linubayyina lakum, untuk kami jelaskan kepada kamu. Sebagaimana proses kebangkitan semula, kamu hidup, kemudian kamu mati, kamu duduk alam barzah, kemudian kamu akan dibangkitkan alam barzah, kamu akan proses. Demikian kamu lihat proses kejadian. Kamu mengalami proses kejadian, kata ulama tafsir kita dapati, apa yang Allah sebut di sini ada al-marahil wal adwarus sab'ah atau sab'ah. 7 peringkat. 7 peringkat Allah jadikan manusia ni. Lihat 7 peringkat ni. Peringkat yang pertama daripada asal kejadian tanah yang kita dah sebut tadi. Yang kedua daripada air mani. Kemudian yang ketiga gumpalan darah. Yang keempat gumpalan daging, sama ada sempurna bentuknya atau tidak. Jadi bentuk kita punya fizikal kita. Atau mungkin baru separuh. Baru lengkapnya separuh. Kemudian kata Allah, linubayyina lakum. Kami buat secara berperingkat-peringkat ini untuk kami tunjukkan kekuasaan kami. Sebagaimana kamu akan bangkit juga berperingkat-peringkat. Mati berperingkat-peringkat, mati berperingkat-peringkat. Ni mati dulu, ni mati kemudian. Tapi matilah. Kemudian masuk alam barzah pula. Kemudian dibangkitkan pula. Berperingkat-peringkat kamu akan dibangkitkan. Siapa dibangkitkan pertama? Nabi SAW. Kemudian para Nabi yang lain, kemudian yang lain bangkit mula, bangkit, bergerak. Proses yang tadi sebagaimana proses kejadian kamu. Kemudian kata Allah, thumma nukhrijukum tifla. Proses kelima, kami keluarkan kamu daripada perut ibu kamu sebagai seorang bayi. Perkataan tifl, tiflun, maknanya bayi. Allah tak lahirkan kita terus-terus, lahir terus berjanggut, tak ada. Lahir kamu daripada perut ibu kamu sebagai tiflun, budak kecil yang cuma ada segala panca indera tapi belum digunakan. Belum menghasilkan apa-apa produk ilmu atau sebagainya. Kosong. Mata belum tahu apa pun. Telinga belum dengar apa pun. Belum mengerti apa-apa. Kemudian kata Allah, thumma litablughu ashuddakum. Yang keenam, peringkat keenam. Kemudian kami sempurnakan kekuatan akal dan badan kamu. Sehingga kamu sampai kepada peringkat muda. Masa itu telinga dah menghasilkan banyak maklumat. Dah kenal semua, jirang sebelah, jirang belah ni dah kenal. Menghasilkan maklumat. Otak kita dah menyimpan data dan maklumat. Mata kita dah kenal jarak, warna dan sebagainya. Mulut kita pun dah menyimpan semua pembendaharaan kata. Nak maki ada perkataan dia. Nak puji ada perkataan dia. Kita nak beri semangat ada perkataan Allah beri. Dah sempurna kejadian kita. Akal sempurna. Fizikal juga sempurna. Kemudian Allah Ta'ala menyebut peringkat ketujuh. Ya, kamu dah, waktu muda ni sempurna lah. Bijak. Waktu ni waktu orang kagum sebab dia boleh buat benda yang orang lain tak boleh buat. Kemudian Allah menyebut peringkat ketujuh. Wa minkum man yutawaffa. Ada kalangan kamu yang mungkin dimatikan. Dalam tempoh bila keluar, kamu dimatikan. Tak kira umur berapa tahun, kamu dimatikan. Di kalangan kamu. Wa minkum man yuraddu ila ardhal umur. Di kalangan kamu ada yang Allah panjangkan umurnya sampai usia nyanyuk. Allah sebut hakikat. Kamu diciptakan dengan sekian-sekian peringkat. Kemudian, kamu lahir di dunia. Kalangan kamu ada yang mati. Kalangan kamu ada yang kami panjangkan usianya. Sampailah dia tu nyanyuk. Sampai 90. Sampailah 100 barangkali. Itu keadaan manusia. Allah menyebut keadaan-keadaan ini. Likaila ya'lama min ba'di ilmi syai'a. Bila umur kamu tua sangat, maka kamu mula lupa sesuatu yang pernah kamu tahu. Kita tengoklah bila kita tua, tak payah tunggu umur nyanyuk lah. Sekarang ni pun, banyak benda kita lupa. Mari kawan kita awak tak kenal ke? Kita kan sekolah dulu. Ya, sekolah tak. Lupa dah. Dulu kan kita satu universiti. Dulu kan kita dah tak ingat. Bahkan kita mula lupa banyak benda. Mula lupa kunci rumah kat mana. Akhirnya tidur kat luar. Lupa mana letak duit ni. Lupa sekian-sekian. Maka ini peringkat manusia.
Dia akan lupa pada sesuatu yang pernah diingat. Walaupun benda tu paling diingat, dia boleh lupa. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, dalil yang kedua, watalal ard, tidakkah kau melihat bumi hamidatan, yang telah tandus. Hamidah, bukan hamidah. Kalau hamidah maknanya yang dipuji. Kalau hamidah maknanya dah kering kontang dah. Jadi jangan silap je. Cik hati pakcik tu hamidah. Maknanya dah kering kontang dah. Hamidah. Kalau dengan hamidah maksudnya yang terpuji atau yang memuji, hamidah. Dia hamidah. Nak sebut tu hamidah ke hamidah? Habdas. Ni hamidah. Kena main daripada nama hamidah ni. Fa iza anzalna 'alaihal ma', dan bila mana kami turunkan atas tanah yang gersang tadi dengan air hujan, ihtazat, lalu bergerak menjadi subur, warabat, lalu dia mula menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, wa ambatat min kulli zawjin bahij, dan kepelbagaian tumbuhan melata mula tumbuh daripada tanah yang subur ini. Dzalika bi anna Allaha huwal haq. Lihat, tanda Allah tu benar. Allah itu benar dalam apa yang Allah Ta'ala firmankan. Wa annahu, bahawa Allah itu yuhyil mauta, menghidupkan yang mati, wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah berkuasa atas tiap sesuatu. Baik, Allah suruh kita fikir. Kita kalau sebentar lalu tengok terjemahannya, kita tak faham ni. Allah suruh kita fikir. Ada dua dalil Allah suruh tunjuk bukti Allah boleh menghidupkan kamu balik. Ada pun bukti pertama, kamu kan mula tak ada. Kamu tak ada. Kamu diciptakan dari tanah. Asal usul kamu. Kemudian daripada air mani. Berkembang. Ada yang mati. Ada yang Allah hidupkan. Proses ini ialah proses menunjukkan Allah berkuasa. Yang kedua, kamu tengok pula tanah. Yang asalnya kering kontang. Mustahil akan hidup pokok-pokok di atasnya. Mustahil. Sebagaimana kamu kata mustahil orang mati hidup balik. Dengan maksud hari kebangkitan. Ni tanah dan kering kontang dan memang tak ada harapan. Maka Allah tunjuk di akhir zaman, padang-padang pasir bertukar menjadi menghijau. Tuan pergi Mekah, tuan pergi negara-negara Arab. Ni contoh Dubai, dulu padang pasir, hari ni kalau kita pergi penuh bangunan. Qatar, dulu padang pasir, penuh bangunan. Subur dengan semua benda. Kita padang Arafah dulu, orang pergi lama-lama lah, tak ada apa. Sekarang penuh pokok padang Arafah. Banyak pokok. Dulu orang pergi zaman-zaman dulu, mana ada pokok. Subur. Dan Mekah dah kita tak nampak lagi Mekah jenis tak ada pokok. Banyak pokok dah ada. Allah tunjuk bumi yang kamu kata tak ada harapan tumbuh apa-apa. Even padang pasir. Turun hujan. Lalu bumi tadi jadi subur. Tumbuh segala tanaman. Sama macam kamu. Nampak dah macam tak ada harapan boleh hidup. Allah boleh hidupkan balik. Kau bangkit semula. Sebagaimana apa yang Allah kehendaki. Kerana Allah itu maha benar. Dan Allah itu memang berkuasa. Allah menyebut kekuasaannya dalam mencipta manusia. Kemudian, kekuasaan Allah dalam menumbuhkan tumbuhan. Allah suruh kita lihat alam manusia dan alam nabat, alam tumbuhan. Bukti kekuasaan Allah. Itulah kita ambil contoh jagung. Ambil jagung. Kita ambil jagung, biji ni pun jadi kering. Sebelum kita tanamkan, dia kena kering. Keringkan dia dulu untuk dia hidup, kering. Lepas tu kita pun letak dalam tanah. Kubur lah kalau kita orang, macam orang tak nak kubur. Lepas tu kita pun siram. Siram lama dia pun tumbuh. Sama macam jagung yang kita petik. Sama. Tak ada beza. Dia tumbuh balik, keluar balik jagung yang kita makan. Biji lada. Ambil lada. Kita dah makan lada, ambil biji dia. Kita keringkan jemur kejap. Kemudian kita pun serai dia. Dia pun mula tumbuh balik. Tumbuh. Sama macam lada yang kita makan. Apakah ada beza? Lain saat lada yang saya makan dengan yang saya tumbuh. Sama. Pedah sama tu sama. Kita juga manusia, ditanam, kita hidup sama macam kita sekarang. Dibangkitkan. Manusia mula dibangkitkan akan bawa fizikal dia. Berlaku perubahan fizikal bila mana mereka masuk syurga atau masuk neraka. Masuk syurga barulah berubah fizikal, secantik Nabi Yusuf, seindah akhlak Nabi Muhammad SAW, setinggi Nabi Adam AS. Maka itu keadaan bila masuk syurga. Tapi dalam keadaan ni bertanggungjawab, tak ada tanggungjawab keluar daripada kubur macam kamu dijadikan di dunia dulu. Allah bangkitkan kamu. Untuk jawab soalan-persoalan kamu. Supaya manusia kenal sama-sama dia. Kalau muka lain kan tak kenal. Lain muka ni. Tak, muka sama. Kalau makan lahir muka sama. Bila masuk syurga maka Allah ubah semua kejadian.
Yang masuk syurga mula berubah ketinggian dia, berubah sekian. Pada hari pertanggungjawaban kamu sama. Bukan dikembalikan, kalau lelaki dikembalikan kulub kamu. Yang orang bersunat dikembalikan kulub. Dan keadaan kamu telanjang. Sama waktu mana kamu lahir. Supaya manusia tahu dia tak ada apa-apa hari itu. Kata kita. Kalau sekali seorang tu nak kena susah, sampai dia telanjang pakaian, dia rasa tahu, dia tak ada apa. Dia telanjang tak ada apa. Apa saya ada? Begitu keadaan manusia. Supaya dia tak rasa ada benda yang boleh tolong dia hari itu. Melainkan amal soleh dan ketakwaan pada Allah. Ya Allah tunjuk dua dalil untuk manusia fikir. Lihat kejadian kamu, lihat kejadian tumbuh-tumbuhan, itu tanda Allah berkuasa untuk menghidupkan dan mengembalikan kamu sebagaimana Allah Ta'ala kehendaki. Bagaimana kamu tak percaya dengan apa yang berlaku? Siapa yang hidupkan tumbuhan? Siapa yang jadikan manusia? Dengan proses yang jelas Allah sebut. Bukan satu ayat ini, kalau kita lihat, dikaji keseluruhan Al-Quran, bagaimana Al-Quran mendahului semua kajian tentang kejadian manusia. Kerana Allah yang ciptakan. Bila Allah ciptakan, Allah tahu macam mana nak cerita pada manusia. Allah yang ciptakan manusia. Dia tahu asal-usul kita. Daripada tanahnya, manusia ni tuan-tuan, duk merabang, duk cari maklumat. Apakah dia manusia paling awal? Pening, yang ni kata monyet, yang ni kata ni, yang ni kata pening. Tanpa sebarang bukti. Allah yang cipta manusia, Allah beritahu kamu semua dari Adam. Ni habis juta-juta nak kaji manusia daripada apa. Yang kurung monyet puluhan tahun. Supaya nampak evolusi monyet. Lepas kurung takut-takut lepas tu jadi manusia. Dia punya kajian dia. Kerana sebagian cuba nak buktikan teori Darwin. Manusia berasal daripada monyet. Dan mereka cuba kurung. Yang seorang tu tak, manusia asal daripada planet X. Mereka pun buatlah filem monyet-monyet ni. Daripada planet tertentu datang ke dunia. Jadi ini semua menjadikan kebodohan manusia bila tak ikut wahyu. Allah jawab dengan jelas dan terang. Sebab Allah cipta manusia. Kalau dikaji pula manusia asal daripada apa dijadikan. Allah dah beritahu kamu semua dari tanah. Asal kejadian manusia pertama Adam. Kemudian berkembang melalui air mani. Air mani perkahwinan. Maka kamu pun berkembang. Dan Allah cerita pula proses dalam perut wanita. Daripada segumpal darah. Kemudian segumpal daging. Kemudian daging dibentuk menjadi fizikal kamu. Ditiupkan roh. Kemudian keluar sebagai bayi. Kemudian sebahagian kamu mungkin hidup. Kemudian sebahagian mungkin mati. Ada yang Allah beri umur sekian-sekian. Ada yang Allah panjangkan umur sekian-sekian. Sampai umur nyanyuk kata Allah. Kata Allah sebut dulu tentang manusia nyanyuk. Sebab itu Nabi SAW antara doa Rasulullah. Nabi doa supaya tidak sampai kepada umur nyanyuk. Kita perlu doa juga berlindung. Ada orang minta panjang umur. Hati-hati. Kita bimbang panjang umur yang nyanyuk. Bahaya. Kata Nabi SAW. Allahumma inni a'udzubika min an uradda ila arzamil umur. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dipanjangkan umur yang panjang. Daripada dikembalikan pada umur yang panjang yang hina. Minta doa pada Allah. Jangan umur kita panjang sangat. Cukuplah umur kita sekadar kita mampu berdikari dan kita boleh buat ibadat. Minta ya Allah berikan aku umur yang aku mampu berdikari, tak susahkan orang, dan aku mampu buat ibadat. Tapi kalau umur kita dah tak mampu berdikari, susah orang, baik kita minta mati awal. Atau kita dah tak mampu lagi buat ibadat. Baik kita minta mati. Tak salah minta mati dalam keadaan kita jaga agama, tujuan jaga agama. Bukan sebab putus asa hidup. Sebenarnya yang berlaku pada syirik kepada seorang tabi'in terkenal iaitu Thabit Al-Bunani. Dah umurnya panjang sampai 80 tahun. Dia kata, ya Allah aku puasa dah tak boleh, qiyamul lail dah tak boleh. Matikan aku ya Allah. Tak ada benda ibadat yang aku boleh buat. Minta mati. Maka beliau mati. Dan bila doa lagi, ya Allah kalau ada orang yang kau izinkan solat dalam kubur, kau izinkan aku solat dalam kubur. Ini doa yang masyhur, kisah Thabit Al-Bunani. Jadi tuan-tuan minta pada Allah supaya kita janganlah umur lanjut sangat. Sampai umur 90, 100 bimbang kita. Anak-anak baik dia ada haka belaka. Bimbang. Kawan-kawan ngeteh kita semua mati belaka dah. Semua dah mati. Habis dah kita. Agama kita mungkin goyang. Sebab saya dah kata sebahagian kekuatan agama kita kerana kawan-kawan kita. Sebab ada sahabat-sahabat kita agama kita kuat sikit. Yang ni ajak kuliah. Yang ni ajak itu, ajak ni. Jadi kita kuat sikit. Kadang-kadang kita pergi kuliah bukan nak tengok muka ustaz, tengok muka kawan. Tapi baguslah kawan tu menjadi sebab untuk kita datang. Ini kawan-kawan yang saya katakan boleh beri kekuatan agama. Tapi kalau kawan kita mati yang kuat agama ni, yang biasa kita pergi dengan dia, tak semangat. Kita bimbang. Sebab itu tak minta umur panjang-panjang. Jangan pantang cuba doalah panjang umur, jangan.
Sampai masa kita patut ubah, doalah saya mati dalam iman. Kan cantik. Takut dia doa mati. Minta kita kena terima hakikat kita akan mati. Jangan minta umur yang panjang melampau, kita bimbang, kita tak mampu menghadapi fitnah dunia. Dan fitnah anak-anak kita. Dan fitnah semua benda. Sebab orang tua, bila ada atas dunia lama sangat, dia tak laku. Dia lebih tak laku daripada barang antik. Barang antik laku kalau makin lama ni. Kita makin lama siapa nak beli kita. Ni orang tua keriput siapa nak beli, jual pun tak laku. Dapat free gift ni, free gift boleh, pun tak nak. Apa ambil lah free gift ni pakcik ni, tak nak, nyusah. Kalau barang antik tak apa, manusia antik habislah kita. Sebab tu Nabi SAW berlindung daripada orang tua yang nyanyuk, yang tak boleh menguruskan dirinya. Jauh sekali nak menyumbang pada orang lain. Wallahu a'lam.